Ya. Boleh kita mula sekarang? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahi ilan nas mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan redanya alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini di dalam talian bagi membicarakan tentang ilmu nahwu dan saraf, insyaallah. Jadi kita sekarang ni sedang membicarakan ilmu tentang ayat, iaitu ayat yang mengandungi mubtada dan khabar. Ayat mubtada dan khabar. Bagaimana yang kita pernah belajar bahawa mubtada itu adalah perkataan awal. Perkataan awal di permulaan ayat dan hukumnya adalah marfu' dan dia mestilah makrifah. Dan khabar pula, khabar adalah cerita ataupun menerangkan tentang apa namanya mubtada, dan dia adalah sentiasa di dalam keadaan nakirah, bukan makrifah. Jadi kalau mubtada sentiasa makrifah, manakala khabar sentiasa nakirah, dua-duanya adalah marfu'. Dua-duanya mesti marfu'. Marfu' maknanya mesti berbagi dhammah lah, ataupun dia marfu' dengan alif nun ataupun marfu' dengan wa nun. Maknanya apa-apa mubtada mesti sentiasa di dalam keadaan marfu', dan khabar sentiasa dalam keadaan nakirah dan juga marfu'. Jadi kita telah sampai kepada tajuk hari ini. Tajuk hari ini patutnya pada muka surat 25. Semua orang ada muka surat 25? Ada nota yang mengandungi muka surat 25? Sebab ada yang
ada yang beritahu bahawa dia tak ada pada muka surat 19. Jadi muka surat 19 itu rupa dia. Jadi siapa yang tak ada tu cuba cek balik. Saya ada uploadkan yang terbaru yang mana semua muka surat ada. Yang dulu pun juga semua muka surat ada. Tapi ada yang tertinggal print ke atau whatever ke lah, tak tahu, menyebabkan muka surat 19 tertinggal. Jadi siapa yang tertinggal boleh ambil pada yang baru saya upload ni. Kalau yang dah ada tak payahlah, okey lah. Jadi kalau yang ada itu kita teruslah pada muka surat 25 iaitu tentang jenis-jenis mubtada'. Jenis-jenis mubtada'. Sebelum tu kita telah belajar hazaf khabar. Jadi mubtada' dan khabar ni ada masa khabar didulukan, mubtada' dikemudiankan. Ada masa dia hazafkan mubtada', ditinggalkan khabar, dan ada masa juga khabar dia hazafkan, yang tinggal adalah mubtada'. Sebagaimana pada muka surat 24 yang kita bincang minggu lepas. Di mana dia hanya ada khabar saja. Dia hanya mubtada' saja. Tapi dia tak ada khabar. Khabar tu dihazafkan atas sebab-sebab yang tertentu. Dan sebab tu biasanya adalah kerana bukan sebab nahwu dan saraf, tapi sebab disebabkan oleh balaghah. Jadi dalam hal yang last kali ini kita menghazafkan khabar. Jadi yang ada cuma mubtada' saja. Yang itu kita dah bincang pada 17 hari bulan dulu, dan hari ini 24 hari bulan kita pergi pada tajuk yang lebih sedikit mendetail tentang mubtada'. Mubtada' adalah isim marfu' fi awali jumlah, iaitu isim yang berbaris marfu'. Sama ada dia marfu' dengan tanda marfu' iaitu dhammah, ataupun dia marfu' dengan alif wa nun kalau dia dua, ataupun marfu' dengan wa nun kalau dia jamak. Jadi itu adalah tanda dia mubtada'. Jadi mubtada' ni terbagi pada dua. Yang pertama mubtada' sarih. Sarih itu maknanya jelas lah. Kita nampak dia jelas. Tanda dia tu jelas. Yang kedua mubtada' muawwal bil sarih. Yang satu mubtada' dalam bentuk muawwal. Muawwal ni maknanya mubtada' yang punya huruf mazdariah. Mazdar muawwal nama dia, dan kalimah perbuatan selepasnya. Jadi selepas muawwal ni ada perkataan perbuatan selepasnya. Jadi kita pergi kepada mubtada' sarih dulu. Mubtada' sarih ni maknanya dia jelas, kita nampak ini mubtada' dan tanda dia adalah jelas. Jadi bagaimana bentuk dia? Bentuk dia boleh dalam bentuk dhamir, ganti nama yang 14 itu. Huwa, hiya dan sebagainya itu adalah dhamir. Kemudian boleh dalam bentuk isim zahir. Isim zahir maknanya isim yang jelas-jelas adalah isim. Jadi sama ada dalam bentuk dhamir ataupun dalam bentuk isim. Itu mubtada'. Mubtada' ni maknanya boleh dalam bentuk dhamir, boleh dalam bentuk zahir. Itu mubtada' sarih ataupun mubtada' yang jelas lah. Jadi boleh dua bentuk, sama ada bentuk dhamir ataupun bentuk yang zahir. Dhamir maknanya ganti nama. Ganti nama, saya, awak, dia, mereka dan sebagainya, itu adalah ganti nama. Manakala isim yang zahir pula adalah dalam bentuk isim ma'rab dan juga isim mabni. Jadi isim zahir boleh dalam bentuk mu'rab, maknanya boleh berubah, dan juga yang tak berubah. Yang tak berubah. Isim yang tak berubah, dia tak boleh berubah. Jadi ataupun tetap. Jadi maknanya isim zahir bagi pada dua, satu isim mu'rab, satu lagi mabni. Mu'rab maknanya boleh berubah, kita boleh i'rab dia, dan mabni tak ada i'rab. Kalau bagi atas lah, kalau bagi bawah lah. Kalau bagi dhammah lah. Itu dia
bentuk mutada. Jadi kena ingat sabak mutada bolehlah bentuk dhamir dan jumpa boleh juga dalam bentuk isim mu'rab dan boleh juga dalam isim mabni. Itu sifat kepada mutada. Dia tidak mestinya satu bentuk saja, dia ada banyak bentuk. Dan buku surat berikutnya adalah contoh. Contoh kepada mubtada sarih ataupun mubtada yang jelas. Apa yang jelasnya? Perkataan wallahu. Ini perkataan yang jelas. Barisnya pun jelas. Wallahu. Baris hu. Sebab baris hu? Sebab dia mubtada. Dia berbaris dhammah kerana dia mubtada. Sebab dia duduk depan sekali. Manakala khabar dia dalam ayat ni wallahu ghafurur rahim, ada dua khabar. Khabar yang pertama ghafurun. Yang kedua rahimun. Sebab tu dia tak ada waw. Dia tak ada waw, tak ada ghafur wa rahim, tak ada. Kalau wa tu maknanya dah ada bergantung. Maknanya wa tu bergantung kepada yang dia dankan tu. Yang dia yang dia refer ke situ. Jadi Ghafurur Rahim ni dua khabar, dua sifat Allah. Jadi dia menerangkan sifat Allah. Apa dia? Ghafur. Ghafur maknanya yang maha pengampun. Allah itu kemudian dia punya khabarnya menerangkan. Apa keterangannya? Keterangannya Allah itu maha pengampun. Kemudian Ar-Rahim, dan juga Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Maha ke-19. Jadi dua di sini khabar dia, iaitu khabar yang pertama Ghafurun dan Rahimun. Kedua-duanya adalah berbaris dhammah. Berbaris dhammah. Dan dia adalah nakirah. Dia nakirah. Sebab itulah dia bagi dua ni. Ghafurun, Rahimun. Jadi dia nakirah. Dia tak ada alif lam. Manakala Allah ini makrifah. Khas. Allah ni makrifah dan barisnya dhammah. Amalnya atas Jadi wallahu. Itu tanda dia adalah tanda dia mubtada. Mubtada sarih. Ghafurun, Rahimun, dua-duanya adalah nakirah. Kerana dia adalah khabar. Tetapi dia tetap dhammah. Jadi mubtada dan khabar dua-duanya baris dhammah. Tetapi bagi mubtada dia biasanya adalah makrifah. Manakala khabar biasanya adalah nakirah. Jadi dalam ayat ini kalau kita i'rabkan Allah tu apa dia? Allah tu adalah lafaz jalalah. Lafaz jalalah maksudnya lafaz yang paling agung. Dia duduk di mubtada. Dia duduk tempat mubtada. Apabila dia duduk mubtada, hukumnya adalah marfu'. Jadi Allah adalah lafaz jalalah mubtada dan hukum adalah marfu'. Wa alamatu, dan alamat kepada marfu' raf'an. Raf'an dhammah. Jadi dhammah itu adalah alamat kepada mubtada. Zahirah. Zahirah maknanya dia marfu', marfu' dengan dhammah zahirah. Terang, nampak. Dia marfu' dengan baris dhammah. Bukan marfu' dengan alif nun ataupun wan nun ataupun marfu' dengan huruf, bukan. Dia marfu' dengan tanda marfu', iaitu dhammah. Jadi marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammatan dan zahirah. Jadi zahirah itu adalah nyata. Standard standard i'rab bagi peringkat ni lah. Peringkat lain dia lain sikit. Peringkat yang lebih tinggi sikit i'rab dia lain sikit. Tapi yang asasnya inilah dianya. Allahu lafaz jalalah mubtada marfu'. Wa alamat raf'ihi, alamat marfu'nya adalah dhammah. Dhammah macam mana? Dhammah zahirah. Zahirah maknanya nyata. Mana kita nampak ada dhammah di atas ha tu. Itu dikatakan nyata. Itu contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, contoh yang kedua ni pada surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawamu na'alan nisa. Maknanya kaum lelaki itu di atas kaum wanita di dalam kepimpinan. Ini dia maksudnya di dalam kepimpinan. Jadi rijalu. Kenapa rijalu? Kerana dia duduk di tempat mubtada. Mubtada mestilah marfu'. Marfu' dengan dhammah. Dan ada alif lam. Alif lam ar-rijalu. Dia adalah makrifah. Kenapa dia makrifah? Sebab dia duduk di tempat mubtada. Kemudian mana khabar dia? Khabar dia adalah qawwamuna. Qawwamuna itu adalah khabar. Dalam ayat ni satu saja khabar. Ar-rijal tu adalah dia punya mubtada, khabarnya qawwamuna. Itu adalah dia punya khabar. Alan nisa ini dipecahkan. Sebenarnya khabar dia dalam bentuk ayat ismiyah, iaitu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi kita boleh kata juga khabar dia hanyalah qawwamu nisa, qawwamu, sebab qawwamu ni adalah dah marfu'. Mana tanda marfu'nya? Tanda marfu' dia waw nun. Waw nun tanda marfu' untuk jamak. Ini jamak muzakkar salim. Maka marfu' dia dalam bentuk waw nun, bukan dhammah. Kalau dhammah tu perkataan satu, wafurun satu, rahimun satu. Tapi qawamun ni adalah bermaksud qawamun ni adalah jamak muzakkar salim. Dan wanun tu adalah tanda jamak dia. Dan nisa. Jadi lelaki itu di atas perempuan dari segi kepimpinan. Sebab itulah kalau nak lantik tugas-tugas yang penting kena laki-laki. Sebab itulah para rasul semua laki-laki. Tak ada para rasul wanita. Kerana tugas rasul tu sangat mencabar dan sangat memerlukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan tenaga, ingatan, kekuatan apanya dia punya kesungguhan, istiqamah dan sebagainya. Jadi laki-laki. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maknanya lelaki. Lelaki ini adalah mubtada dan dia ada alif lam. Dia adalah makrifah dan barisnya dia dhammah. Lam. Dan qawamun ini adalah khabar. Khabar pun adalah berbaris dhammah. Berbaris marfu'. Tapi marfu' bukan dengan baris dhammah, tapi marfu' dengan wanun, sebab kata ini berjamak muzakkar salim. Ala nisa ini adalah subi jumlah. Subi jumlah maknanya di atas wanita. Ala itu adalah huruf jar, an-nisa adalah jar. Perkataan jar. Ini huruf jar, ala huruf jar, an-nisa adalah perkataan yang berbaris bawah. Itu hamzah baris bawah. Pasal apa hamzah baris bawah? Kerana depannya ada ala. Jadi alan nisa'i. Baris bawah kerana dia jar wa majrur. Jadi dipecahkan khabar dan juga jar wa majrur ataupun syubi jumlah. Jadi i'rab ar-rijalun itu adalah mubtada. Ar-rijalu mubtada. Apabila mubtada rupanya marfu'. Alamat dia wa alamat raf'ihi dhammah zahirah. Supaya hantar juga. Ar-rijal ini adalah mubtada. Dia adalah makrifah dan dia rafa' adalah dengan dhammah. Kemudian dhammah yang zahir yang kita nampak. Nampak terang-terang memang ada baris dhammah di situ. Kemudian sejauh ini ada soalan? Soalan tentang ada? Okey. Ada ya? Okey. Jadi contoh yang berikutnya adalah surah 49. Surah 49 ayat yang ke-10.
innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi di sini ada mubtada' khabar. Mubtada' dari mana? Mubtada'nya adalah yang makrifah. Al-mu'minun. Bukan innama. Innama ni bukannya mubtada'. Yang mubtada'nya adalah al-mu'minuna. Itu dia punya mubtada'. Jadi mubtada' dia marfu'. Apa tanda marfu' dia? Alamatu raf'ihi al-wa. Wa mana wa ni? Wa nun ni. Wa tu adalah tanda marfu'. Tanda dhamma. Li'annahu jamak muzakkar salim. Sebab dia adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim marfu' dengan wa. Marfu' dengan wa. Itu dia punya jamak muzakkar salim. Jadi dia punya mubtada'nya al-mu'minun. Bila ada mubtada', kita kena cari dia punya khabar. Jadi khabar di sini adalah perkataan sesudahnya yang berbaris dhamma dan nakirah. Jadi katanya adalah ikhwatun. Ikhwatun ini adalah khabar dan dia nakirah. Dan dia juga baris dhamma. Dhammahnya tanda apa? Dengan tanwin sabdu. Tanwin dhamma. Tanda dhamma tu ada dua. Jadi ikhwatun. Kenapa tak ada dua? Sebab dia nakirah. Dan dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam, tanda dia nakirah. Lama Ustaz, Ya, nak tanya, silakan. nama tu sebagai huruf taukid ke? Innama tu sebenarnya adalah huruf taukid. Asal-asalnya al-mu'minuna ikhwatun. Maknanya itu ayat biasa saja. Tapi yang boleh tambah innama. Innama tu adalah taukid. Innama tu dipanggil perkataan kafatan wa mukaffah. Kafatan tu maknanya kafah. Kafah tu maknanya cukup. Wakana mukafatan adalah kalau nak ikut istilah bahasanya maknanya buta. Cukup buta. Cukup dan buta. Maknanya cukuplah. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita beri nama hanya senya. Ataupun hanya sesungguhnya. Maknanya innamal mu'minun. Maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maknanya hanya orang yang bersaudara itu hanya senya orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mukmin. Hanya orang mukmin saja yang bersaudara. Dari ayat ini kalau sekiranya orang itu tak mukmin bukan saudara. Mereka bukan saudara. Tetapi yang makna hanya senya. Maknanya hanya orang beriman saja. Hanya engkau saja yang ku sembah. Hanya engkau saja yang ku minta pertolongan. Maknanya tak ada sembah orang lain, tak ada minta tolong orang lain. Begitu di sini innamal mu'minu dan sesungguhnya hanyalah orang-orang Islam itu saudara kita. Yang bukan Islam tidak saudara kita. Boleh jadi dia musuh. Jadi itu masuk innama. Itu adalah huruf taukid yang kuat. Yang maknanya tak ada atau dia. Innama sesungguhnya ataupun hanya senya. Tu kuat tu dia punya taukid tu kuat. Maknanya kita kena bersaudara dengan semua orang yang mukmin. Dan jangan bersaudara dengan orang yang tak mukmin. Maknanya jangan yakin pada orang yang tidak mukmin. Sebab mereka itu musuh. Jadi innama tu dari yang ada perkataan innama tu kita adalah diwajibkan melakukan saudara kita sebagai saudara sesama Islam. Tak boleh bermusuh, tak boleh dengki-mendengki dan seumpamanya. Itu maksud innama. Tak ada orang lain dah. Lainkan orang yang mukmin saja yang bersaudara kita. Okey. Ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Innama tu. Itu berat tu. Kuat tu. Taukid yang kuat. Yang menafikan. Yang membutakan yang lain. Kafatun wa mukaffatan.
Jadi maknanya dia membutakan orang lain. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh menjadi saudara kita. Melainkan orang tu orang mukmin. Okey, muka surat seterusnya. Ustaz, Ya. nak tanya sikit yang tadi al-mu'minuna tu kan, kalau kita sebut dia marfu' tu, tanda marfu' ni kita sebut waw nun ke atau waw saja? Wow. Oh, no. Wow. Wow. Waw. Wow tu tanda marfu'. Oh, nun Wow tu tanda marfu'. Okay. Wa tu masa yang sama juga sebagai domain. Domain apa? Domain mereka. Ya. Jamak. Kalau alif dua. Kalau wa jamak. Jamak dan juga tanda marfu' adalah waw. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Kemudian muka surat berikutnya iaitu muka surat 27. Contoh yang kita ambil di sini adalah surah Baqarah ayat yang kedua. Zalika kitabul la raiba fihi. Jadi zalika ni adalah isim mabni. Sebagaimana yang kita bincang di atas tadi, dia boleh jadi isim mabni. Jadi isim mabni ni adalah contoh yang kita ni adalah zalika. Zalika ni adalah isim mabni. Yang tadi kita ambil contoh yang ini isim yang mu'rab yang boleh berubah-ubah. Baris dia boleh berubah. Tapi yang muka surat yang berikut ni iaitu isim mabni. Isim mabni ni diambil zalika. Zalika dia adalah isim isyarah. Zalika dia adalah mabni, dia tak akan beralih. Zalika lah. Dia tak boleh jadi zaliku ke zaliki ke, tak boleh. Dia mesti zalika. Jadi zalika maknanya itu. Zalikal kitabu. Itu kitab. La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Jadi zalika di sini adalah isim isyarah. Isim isyarah dan hukumnya mabni. Belum mabni maknanya kita tak boleh nak tukar baris dia. Yang boleh tukar tu orang yang boleh berubah. Tapi yang ini tak boleh berubah. Apa pun ayat dia, apa pun di mana duduk dia, dia tetap zalika. Kerana dia isim isyarah mabni. Jadi mabni fi muhalli raf'an mubtada. Jadi dia ni walaupun dia isim mabni, dia boleh duduk di tempat mubtada. Bila mubtada hukumnya adalah marfu', tetapi tidak dibariskan dengan marfu' ka tu. Sebab dia isim mabni. Isim mabni tak boleh ubah. Dia mesti zalika. Mana tempat dia duduk, zalika. Tak boleh zaliku. Kenapa tak boleh zaliku? Sebab dia sepatutnya zaliku. Pasal dia duduk tempat mubtada. Tak. Dia tak boleh diubah baris dia. Sebab dia mabni. Jadi kalau rezekinya zalika ini adalah di mubtada, mana khabarnya? Khabar dia al-kitabu. Kitabu tu alam tada. La raiba fi itu ayat tambahan dia. Tetapi kalau mengikut buku dikata mubtada dia zalika, khabar dia mana? Khabarnya al-kitabu la raiba fihi. Kerana ayat ini menerangkan zalika. Menerangkan tentang kitab itu. Jadi al-kitab ni zalika itu apa? Itu kitab. Kitab ni apa dia? Kitab ni yang tidak ada keraguan padanya. Jadi daripada al-kitabu la raiba fihi itu adalah dia punya khabar. Itu satu jenis i'rab. Tapi i'rab yang lebih detail lagi, dia kata al-kitabu adalah khabar. Manakala la raiba fi ini adalah ayat subi jumlah yang dimulakan dengan la. Tidak ada keraguan. Okey, itu contoh tentang contoh isim mabni. Isim mabni iaitu isim isyarah. Kemudian contoh yang kedua tu pada surah 49 tu ayat yang ke-10
itu allazi. Allazi ni pula adalah isim mausul yang maksud ya. Allazina. Allazina tadaw zadahum hudan. Orang-orang yang mendapat petunjuk, dia menambah mereka petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk, maka Tuhan akan tambah petunjuk ataupun tambah dia punya iman dia ataupun dia punya petunjuk tu. Tuhan tambah. Jadi kalau nak tahu makna yang lengkapnya, bukalah surah 49 ayat 10 yang mana ayat di hujungnya wallazina tadaw zadahum huda. Jadi Allah menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang mengikut petunjuk yang dibawa oleh para nabi. Wallazina tadaw. Dan bagi mereka mendapat petunjuk, maka Tuhan akan tambah petunjuknya. Siapa yang mengikut petunjuk daripada Allah, maka Allah akan tambah petunjuk. Siapa yang engkar, yang tak mau, maka Tuhan akan tinggalkan dia dalam kegelapan ataupun tinggal dia dalam kekufuran. Jadi hudan tu lawannya kekufuran. Jadi allazi itu adalah mubtada. Tetapi oleh kerana dia isim isyarat, isim mausul, dia tak boleh ubah bagi. Tak boleh allazinu. Tak boleh. Dia mabni. Jadi allazi adalah mabni kerana dia isim mausul. Jadi macam mana cara kita nak i'rab? I'rab dia adalah isim mausul mabni fi mahalli raf'in mubtada. Jadi dia isim mausul. Dia mabni, tak boleh ubah bagi. Tapi dia duduk di tempat mubtada. Maka hukumnya adalah marfu'. Walaupun tak ada baris marfu', tapi hukumnya marfu'. Tapi dia adalah isim mausul yang mabni ala fathah. Jadi ini bukti bahawa bolehlah mubtada itu dimulakan dengan isim isyarah, boleh juga dengan isim mausul, dan juga boleh dengan isim soal, isim isyarah, isim yang menunjukkan syarat. Contoh di sini, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa mengerjakan kejahatan akan dibalaskan dengannya. Man ini maksudnya siapa? Dan dia adalah isim isyarah. Isim isyarah syarat. Siapa yang beramal buruk, itu syarat dia. Jadi isim syarat ni dia kena ada fa'il syarat dia. Fa'il syarat dia apa? Fa'il dia ya'mal. Kan asalnya lah ya'malu. Sebab ini fa'il mudhari'. Tapi apabila datang je man ni adalah syarat. Siapa yang beramal buruk, itu syarat dia. Maka dia dibalaskan dengan kejahatan. Siapa buat buruk, maka dibalas buruk. Jadi syarat dia adalah ya'mal su'a. Jawab syarat dia yujza bihi. Maka dia akan dibalas dengan benda yang buruk. Jadi man di sini adalah isim syarat. Dan isim syarat ini jazamkan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' mana? Yang malu. Yang malu ni sepatutnya kalau tak ada man ni kena yang malu. Sebab dia fa'il mudhari'. Jadi dia kena, kalau tak ada man ni kena bagi dhamma lah, yang malu. Tetapi dengan ada man ni, yang mana man ni adalah bertindak sebagai isim syarat, maka isim syarat itu mematikan baris hujung kepada fa'il mudhari'. Jadi dia jadilah baris jazam. Jadi man isim syarat jazam. Dia menjazamkan fa'il mudhari' al-fahnya. Su'un. Jadi dia adalah mabni. Mabni apabila dia dapat isim syarat jazam. Mabni fi mahalli raf'in mubtada. Jadi dia berbaris mati ni kerana apa? Kerana depannya ada man, ada syarat. Jadi ya'mal ni adalah mabni, tak boleh baris lain. Tak boleh kata
malaya, maliya, malu tak boleh. Sebab dia mabni apabila sudah menjadi isim perbuatan apa fa'il syarat. Syarat dia adalah siapa yang beramal dengan keburukan, jawapan dia maka dibalaskan dengan keburukan dengannya. Jadi di sini man di sini adalah isim isyarah dan dia adalah duduk di mubtada. Jadi maknanya mubtada boleh dalam bentuk zalika, boleh dalam bentuk allazi, boleh dalam bentuk man. Maknanya boleh dalam bentuk isim isyarah, boleh dalam bentuk isim mausul dan juga boleh dalam bentuk isim isyarah. Isyarat. Syarat, bukan isyarat. Syarat. Ustaz nak tanya Ustaz. Salam Ustaz. Ya. Nak tanya yang apa tu, fi mahali tu. Kadang-kala ada juga ustazah ni dia tak gunakan fi mahali tetapi dia gunakan niabatan. Makna dia sama ke? Apa dia? Ya, niabatan. Ya, niabatan. Duduk di tempat ni. Biasanya dalam buku Arab fi mahali. Tapi setengah Ya. disebut Okey. niabatan. Maksudnya duduk di tempat itulah. Sama lah tu. Kebanyakan menggunakan muhalli. Muhalli maknanya duduk di tempat. Fi muhalli patutnya muhalun. Tapi oleh kerana ada pi depannya, jadi muhalli lah. Fi muhalli raf'an. Duduk di tempat rafa'. Jadi kebanyakan buku Arab digunakan yang ni lah. Tapi walau macam mana pun sama. Maksud dia duduk di tempat. Maknanya dia duduk tempat yang berbari dhamma. Maka hukumnya berbari dhamma. Walaupun dia tak ada berbari dhamma. Okey? Okey. Boleh teruskan? Okey Ustaz boleh. Okey. Teruskan. Okey. Baik. Jadi kemudian mubtada ni boleh juga dengan isim dhamir. Dhamir. Contohnya dia ayat Baqarah 160. Wa ana. Ana ni maknanya saya. Tawwabur rahimu. Wa ana ini adalah mubtada. Dan mubtada ini terdiri daripada dhamir. Dhamir ana. Jadi ana ni makna saya. Jadi dhamir. Jadi ana ni dhamir munfasir. Apa maksud dhamir munfasir? Dhamir yang duduk bersendirian. Berpisah. Munfasir maknanya dia tak sambung dengan kataan lain. Kalau sekiranya katakan baiti. Baiti, ti tu ya tu adalah dhamir juga. Tapi ya tu bersambung dengan bait. Jadi itu kita panggil dhamir muttasir. Yang ini dhamir munfasir. Munfasir maknanya berpisah. Jadi ana ni duduk bersendirian, tak ada sambung dengan orang lain. Kalau sambung orang lain, katakan saya, buku saya, kita B. B itu adalah saya. Itu B itu ana ataupun domain saya yang bersambung. Tapi ini ana ni tak bersambung. Domain munfasir nama dia. Dia adalah mabni. Ala sukun. Ala sukunnya mana? Atas alif tu. Alif, nun, alif. Ana. Alif yang ujung tu mati. Jadi fi mabni ala sukun fi muhalli raf'an mubtada. Jadi ana tawabu rahimu. Jadi kalau ini mubtada dia, maka khabar dia ada dua juga. Satu tawabu, sangat memberi ampun, sangat-sangat suka dan juga sangat-sangat kesian belas. Rahimu. Dia dua khabar di sini. Dia punya mubtada dia satu ana, kemudian khabar dia ada dua. Satu tawabu, kemudian rahimu. Yang kataan tawwa. Tawabu ni, wa ni ada sabdu, maknanya sangat-sangat memberi. Sangat-sangat sangat-sangat seronok memberi ampun. Jadi kalau sekiranya
Kita minta ampun je, insya-Allah Tuhan akan bagi sebab dia dah janji, dia sifat dia adalah sangat suka memberi ampun. Jadi kalau tak dapat ampun juga maknanya tak minta lah tu. Kalau minta pasti dapat. Tawwabun ni maknanya mudah sangatlah. Nak sangat, suka sangat. Tunggu je mana hamba dia nak minta ampun dia. Orang tu minta je dia bagi. Kecil Ibrahim ni sangat maksiat. Jadi rugilah kalau kita tak ambil peluang bahawa Tuhan itu maha suka untuk memberi ampun tapi kita tak minta. Rugi. Sangat rugi. Jadi ana ni adalah domain yang menjadi duduk tempat mubtada. Manakala dalam surah yang kelima ayat 114 wa anta, ini pun domain juga. Domain anta, yang tadi saya, yang ni awak. Wa anta khairu razik. Anta ni siapa? Anta ni Allah. Maknanya kita bercakap dengan Allah. Ya Allah, engkau ni adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita bercakap dengan Allah. Dan Allah beritahu wa ana, dia bercakap dengan kita. Dia yang sebut wa ana tawwabur rahim. Itu Allah bercakap. Kita pula jawab pula wa anta khairur raziqun. Itu perkataan kita. Yang tadi perkataan Allah. Jadi bila kita baca Quran dia makna kita berkata-kata dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Sekali dikata anak, maknanya dia bercakap. Sekali lagi lepas tu kita yang bercakap. Begitu juga dalam Fatihah. Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sampai Maliki Yaumiddin, itu adalah statement pada orang yang ketiga. Orang yang ketiga tu siapa? Orang ketiga tu Allah. Kita kata engkau lah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu semuanya kepada pihak lain. Kita berkata kepada pihak lain maknanya kita berkata pada pihak Allah yang tidak seolah-olah ada di depan kita. Tapi bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya kita dah bercakap dengan Allah. Engkau lah. Tadi dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia yang maha terpuji, dia maha masih sayang menyayangi, dia berkuasa di hari Ahad. Itu dia. Lepas itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita dah bercakap dengan dia. Maknanya iyyaka awak. Maknanya bila awak tu maknanya ada orang depan. Bila ada orang depan, kita dah berbuat, kita dah bercakap-cakap. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita statement mengatakan bahawa Allah itu adalah tempat kita menyembah dan juga tempat minta tolong. Kita menyatakan keikhlasan kita kepada Allah bahawa aku sembah ni adalah kerana-Mu ya Allah. Aku minta tolong ni hanya kerana-Mu ya Allah. Jadi itu perbualan kita. Kemudian Tuhan kata lepas tu siapa yang minta aku bagi. Maka kita pun katalah ihdinas siratal mustaqim. Ini kita dah bercakap kepada Allah. Kita minta supaya tunjukkan jalan yang lurus. Mestilah ada orang yang kita addresskan. Addresskan itu adalah kepada anta. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Jadi engkau aku sembah, engkau aku minta tolong, kemudian kita pun sambunglah. Tunjukkan aku jalan lurus. Maknanya kita bercakap dengan Allah supaya Allah tu tunjukkan kita jalan yang lurus. Itulah kan. Jadi di sini anta. Wa anta khairul raziqin. Jadi ini adalah dia mubtada, dan khairul raziqin ini adalah khabar. Sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Bukan bos yang beri rezeki. Bukannya toke yang beri rezeki. Bukan majikan yang beri rezeki. Hanya melalui saja. Malah daripada mak ayah pun bukan mak ayah yang bagi. Tuhan yang bagi rezeki pada anak dia melalui mak ayah dia. Anta khairul raziqin.
Jadi kalau Allah memberi sebaik-baik memberi rezeki, mintalah rezeki dengan Allah. Jangan minta dengan orang manusia. Sebab manusia pun dia pun diberi rezeki juga. Jadi kita minta dengan Allah. Wa anta khairur raziqin, kerana Allah itu sebaik-baik memberi rezeki. Dia tak pernah bagi tak cukup. Rezeki yang ada alamat kepada kita, dia tak akan pergi tempat lain. Dan banyak mana yang kita dapat, itulah yang sebenarnya yang rezeki kita. Nah, tak adalah patutnya lebih banyak, tapi tiba dapat sikit je. Jadi Tuhan tak bagi habis, tak ada. Tuhan bagi penuh sebagaimana mengikut yang Tuhan tetapkan. Okey, manakala contoh yang berikutnya surah Baqarah 187, ini hunna. Hunna ni maknanya mereka perempuan ramai. Hunna. Hunna ni apa adalah domer. Domer munfasil. Munfasil maknanya berpisah. Mabni ala fathah fi muhalli raf'in mubtada. Dia pun duduk di tempat mubtada. Walaupun dia duduk tempat mubtada, tak boleh dibarikan dengan dhammah. Tak boleh hunnu. Tak boleh. Katanya dia duduk tempat mubtada, maka pakai bagi dhammah lah. Jadi kita baca dengan hunnu lah. Tak boleh. Sebab hunna itu adalah domain yang mabni. Mabni ala fathah. Dia mesti ujung barisnya adalah berbaris atas. Jadi hunna ni adalah domain munfasil, duduk di tempat mubtada. Ini domain. Hunna domain munfasil mabni ala fathah fi muhalli raf'in mubtada. Ada soalan? Ada. Jadi ini contoh mubtada itu terdiri daripada domain. Domain orang yang pertama, domain orang yang kedua, domain yang ketiga, perempuan. Perempuan jamak. Tak seorang tapi jamak. Tak seorang anti. Ya, punna. Pun. Maksudnya dia, Umar, punna. Nanti 3 orang kata. Jadi punna libasul lakum. Maknanya orang perempuan itu adalah pakaian bagi kamu. Ayat lain pula, dan kamu pula adalah pakaian bagi orang perempuan. Jadi dua-dua adalah pakaian. Apa makna pakaian? Pakaian itu adalah benda yang menutup aurat, yang paling dekat dengan kita. Jadi punna perempuan itu tugas dia adalah menutup aurat ataupun pakaian. Pakaian tu maknanya yang paling dekat dari kita. Selepas kulit itu pakaian. Jadi paling dekat. Jadi punna pakaian. Jadi maknanya isteri kamu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula adalah pakaian bagi perempuan. Itu maksud libasun, pakaian. Ya, orang yang paling dekat, orang yang paling banyak tahu tentang rahsia. Isteri tahu rahsia dia. Suami tahu rahsia isteri yang paling dekat. Jadi oleh kerana itu jagalah pakaian kamu, jangan koyak, jangan lusuh, jangan rosak dan sebagainya, supaya kamu tetap menata aurat. Supaya kamu sentiasa dalam keadaan dekat kepada Allah dengan menutup aurat. Jadi kunna libasul lakum. Jadi isteri kamu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Jadi hunna di sini adalah mubtada, walaupun dia mubtada tapi tidak dibariskan dengan dhammah kerana dia adalah domain. Domain apa? Domain munfasil. Munfasil makna apa? Berasingan ataupun berpisah. Mabni ala fathah dan dia sentiasa baris atas, tetapi di sini dia duduk di tempat mubtada. Jadi maknanya domain pun boleh menjadi mubtada. Duduk di tempat mubtada. Okey. Ustaz, Ya, silakan. saya nak tanya Ustaz, yang contoh pertama tu
wa anna tu, wa ana, Ya. penjelasan dia domer munfasil mabni ala sukun Ya. kan fi mahli raf'ul mubtada. Ya. Ya. Tapi yang lain tu mabni ala fathah, yang atas tu sukun tu saya tak berjelas Ustaz. Boleh Yang mabni ala sukun. okey, yang sukun ni tengok ijaan Alif. Alif. nah tu ijaan dia. Hamzah, kemudian nun, alif. Ya. Ya, ya. Ana. Jadi hamzah tu bagi atas, nun tu bagi atas. Alif ni Mati. bagi mati. Mati. Oh, Alif alif. bagi mati. Alif. Tapi dia tak tulis bagi I lah. see. Dia biarkan kosong tu. Ya, ya. Kosong tu maknanya berbaris mati. Sebab itulah dia mabni ala sukun. Jadi dia Sukun. Alif tu lah. di atas alif. Di atas alif. Faham Ustaz. Ustaz. Faham. Jadi, itulah dianya. Ada soalan yang lain? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan yang lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada muka surat berikutnya. Iaitu muka surat 29. Jadi sekarang kita pergi kepada mubtada dalam bentuk mazda muawwal. Mazda muawwal. Sebelum tu kita kena bincang dulu apa dia mazda muawwal tu. Mazda muawwal adalah apa yang ditakwilkan daripada an dan juga fa'il mudhari' atau anna dan amilnya dengan mazda sharih. Tulis. Saya ulangi. Mazda muawwal itu adalah diartikan daripada an dan fa'il. Ke sini, an dan fa'il. Maknanya ada kataan an ni adalah mazdariyah. Kemudian campur fa'il. Fa'il itu adalah fa'il mudhari' ataupun anna. Ini an. Anna pun boleh juga. Anna dan amilnya. Amil ni maknanya pembuatnya. Pembuat dia. Dengan mazda sharih. Jadi apabila ada an campur fa'il ataupun anna campur fa'il, itu namanya mazda muawwal. Mazda muawwal. Okay. Jadi contoh di sini. An wa fa'il mudhari'. An wa fa'il mudhari'. Contoh di sini macam an yaqulu. An yaqulu ni adalah an campur fa'il mudhari'. Jadi gabungan antara dua tu kita panggil dia isim. Isim apa? Isim mazda. Mazda apa? Mazda muawwal. An campur yaqulu. Yaqulu tu mazda. Yaqulu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' depannya ada an. Jadi gabungan dua tu dia menjadi isim. Isim apa? Isim mazda. Mazda apa? Mazda muawwal. Itulah mazda muawwal. Maknanya mazda muawwal tu ada an ataupun ada inna. Campur perkataan selepas itu. Kalau an campur dengan fa'il mudhari'. Jadi an yaqulu. An ya'malu. An yusa'idu. Bila ada an tu, kemudian ada fa'il mudhari' selepasnya, maka kita kata dia mazda muawwal. Mazda muawwal. Jadi contoh mazda muawwal ni, contohnya seperti ada surah Baqarah 184. Surah Baqarah 184. Ada perkataan, ada ayat yang berbunyi wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Kalau makna sepatah-patahnya maknanya wa dan kenaan sesungguhnya tasumu kamu berpuasa khairul lakum baik bagi kamu. Jadi antasumu ni adalah perkataan gabungan antara an dan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia apa? Tasumu. Tasumu. Sepatutnya tasumuna. Sebab dia fa'il mudhari'. Tetapi oleh kerana ada an depannya, maka dia jadi mansub. Kalau tasumuna,
maknanya dia marfu'. Dia bagi dhammah. Tapi apabila antasumu dibuang dia punya nun, dia sudah dibagi mansub. Apa yang menyebabkan mansub? Ada an. Jadi gabungan antara an dengan fa'il mudhari' dia kita panggil dia masdar muawwal. Yang maksud dia apa? Yang maksud dia an campur fa'il campur fa'il. An lah. Kemudian fa'ilun. Fa'ilun dia sauma, sumu. Sumu tu adalah fa'il, maknanya perbuatan, berpuasa. Fa'il dia waw. Jadi dalam kataan ini, dalam wa anta sumu tu ada an, ada fa'il, ada fa'il. Ada 3 benda. An, perbuatan, kemudian pembuat. Pembuat dia siapa? Wa. Wa tu siapa? Mereka. Di sini bukan wa ni adalah awam. Sebab ada ta depan tu. Jadi kamu. Kamu adalah sebagai fa'il. Perbuatan dia apa? Perbuatan dia berpuasa. Jadi maksud dia apa? Maksud dia siyamukum. Siyamukum khairul lakum. Jadi wa anta sumu tu maksudnya siyamukum. Kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu. Jadi anta sumu ni adalah isim. Isim kalau kita letak kata lainnya siyamu. Siyamu tu adalah kamu berpuasa. Kamu berpuasa. Jadi siyamukum, puasa kamu itu adalah lebih baik bagi kamu. Jadi ada an, ada tasumu, maka dia sudah menjadi masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an campur fa'il campur fa'il. An campur fa'il campur fa'il. An campur dengan perbuatan, campur dengan orang yang membuat. Mu'ammal. Mu'ammal ataupun fa'il. Jadi itu adalah maksud kata adalah masdar muawwal yang maksudnya adalah siyamukum. Siyamukum maknanya puasa kamu. Puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Jadi wa antasumu maknanya puasa kamu itu lebih baik daripada kamu berbuka. Antasumu khairul lakum. Maknanya berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi an campur fa'il campur fa'il. Jadi ketiga-tiga perkataan gabungan itu menjadi masdar muawwal. Jadi kataan masdar muawwal dia boleh menjadi duduk di tempat mubtada. Sebagai contoh ayat ini wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu ni adalah masdar, adalah mubtada. Khabarnya khairul lakum, baik bagi kamu. Jadi walaupun antasumu itu adalah fa'il, tasumu ni adalah fa'il, tapi apabila campuran dia sudah jadi isim. Isim apa? Isim masdar muawwal. Jadi masdar muawwal boleh jadi duduk tempat mubtada. Dan khabarnya adalah khairul lakum, baik bagi kamu. Jadi ini adalah ada wa antasumu adalah mubtada, khairul lakum adalah khabar. Okey. Ustaz, boleh saya tanya? Ya, silakan. Kalau sekiranya kalau tak ada an, maknanya dia bukanlah dia mubtada muawwal kan, masdar muawwal kan? Kalau tak ada an. Kalau tak ada an. Kalau tak ada an, maknanya ayat itu kan fa'il. Kalau kita buang kan ikut. Kalau kita buang an tu, tasumu khairul saja, ayat tu bukan ayat mubtada khabar. Bukan isim lah. Jadi ayat fi'liyah. Betul. Ayat fi'liyah. Jadi kalau ayat fi'liyah tak adalah mubtada khabarnya. Okey. Sekarang ni kita bincang mubtada khabar. Mubtada. Jadi mubtada'nya mana? Okey, Ustaz. Mubtada'nya antasumu. Khabarnya mana? Khairul lakum. Jadi maknanya antasumu tu adalah duduk di tempat mubtada'. Mubtada' dalam bentuk masdar muawwal. Masdar muawwal apa dia? Masdar muawwal tu perkataan an tambah perbuatan. Perbuatan tu apa? Siam.
Kemudian fa'il. Fa'ilnya siapa? Waw. Waw tu siapa? Kamu semua. Okey. Jadi dia adalah masdar muawwal duduk di tempat mubtada. Hukumnya adalah marfu'. Tetapi tak ada tanda marfu' di sini, tetapi dia duduk di tempat marfu'. Namanya masdar muawwal. Duduk di tempat mubtada. Mubtada hukumnya sentiasa marfu'. Okey. Okey. Okey, Ustaz. Nak tanya, boleh tak an ni, selepas an ni digantikan dengan fa'il madhi? Yang ni fa'il mudhari' kan, tetapi diikuti dengan fa'il madhi. Boleh berlaku tak? Yang itu bukan an lah, kataan lain. Bukan kataan. Kalau an, kena fa'il mudhari'. An ke, anna ke, mana, lepas tu kena fa'il mudhari'. Pasal apa? Apa makna an ni? An ni maknanya bahawasanya. Bahawasanya maknanya benda tu belum berlaku. Atau akan berlaku. Dia tak boleh fa'il madhi. Kalau fa'il madhi, benda dah berlaku. Kalau benda dah berlaku, tak payahlah sesungguhnya benda tu dah berlaku. Bahawasanya tak payahlah sebab benda tu dah berlaku. Fa'il madhi. Dia kena fa'il mudhari'. Pasal apa fa'il mudhari'? Barulah perlu dengan an. Kalau fa'il madhi, dia tak payah ada an sebab benda tu dah sudah. Apa yang kita nak tahkikkan kalau benda tu dah sudah? Telah banjir di Kuala Lumpur. Apa kita nak tahkikkan? Dia dah banjir dah. Kalau kita kata akan, oleh kerana hujan lebat petang ni, malam ni akan banjir. Betul. Kita boleh katakan dia akan banjir sebab benda tu belum berlaku. Tapi kalau benda dah berlaku, tak bolehlah dengan an. Tapi ada perkataan lain. InsyaAllah kita jumpa sekejap lagi. Okey. Ustaz, apa bezanya pula pada sin dan saufa? Saufa itu menunjukkan time dia. Time dia lambat lagi. Kalau sin menunjukkan time dia dah dekat. Itu dari segi time. Okey. Dari segi masa. Ini tidak. Ini dari segi tahqiq dia. Tahqiq dia. Kesungguhannya. Sesungguhnya puasa itu lebih baik. Tapi kamu belum puasa lagi. Bila maknanya kamu belum puasa. Kalau dah puasa, tidaklah kata sesungguhnya puasa itu lebih baik bagi kamu. Maknanya kamu belum puasa. Sebab itu fa'il itu fa'il mudhari'. Sebab belum lagi. Tapi kalau fa'il madhi, sudah. Jadi kalau sudah, tak payahlah kita buat lagi dah. Sebab benda itu dah sudah. Okey. Ustaz, masih. Ada soalan berikut? Ada lagi soalan berikutnya? Okay. Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi pada muka surat 30. Okey. Di sini jumlah ismiyah. Maknanya mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah. Mubtada dalam bentuk masdar muawwal. Jadi masdar dia an wa ma'muliyah. Ma'muliyah. Maknanya orang yang benda yang dikenakan tindakan. An dan ma'muliyah. Ma'mul. Maf'ul. Maf'ul. Benda yang dikenakan tindakan. Jadi ma'muliyah ni benda yang dikena tindakan. Sebagai contoh. Alim tu innaka musafiran ghadan. Musafiran ghadan. Jadi alim tu saya tahu. Apa yang saya tahu? Innaka musafiran. Engkau akan bermuzafir besok. Alim tu ni maknanya saya tahu. Dan innaka musafiran ni adalah ma'muliyah. Ma'muliyah. Yang makmul dia. Yang kena buatnya, yang akan kena buatnya. Saya tahu awak akan musafir besok. Jadi awak akan musafir itu adalah kita panggil dia mubtada. Mubtada apa? Mubtada muawwal. Innaka musafiran.
Kataan ini innaka, inna sesungguhnya ka awak, orang yang akan ambil tindakan, musafiran adalah cerita dia, apa yang awak akan buat. Jadi makmuliyah, makmuliyah. Jadi apa makmul ni maknanya orang yang buatnya, baginya. Jadi innaka awak, sesungguhnya awak akan musafir besok. Wadan maknanya besok. Jadi an tu mana? Inna. Ini an inna. Inna, innaka. Awak. Sesungguhnya awak muzafiran bila? Besok. Jadi muliah dia adalah innaka musafiran. Time-nya bila? Wadan. Jadi apa makna innaka musafiran? Makna dia adalah safarka. Safarka. Safarka maknanya kamu akan musafir. Innaka musafiran, makna dia, kata innaka musafiran ni makna dia adalah safarka. Kamu bermusafir. Jadi inilah maksud dia. Mazda muawwal dalam bentuk jumlah ismiyah. Yang mana dia punya mazda muawwal dia adalah innaka musafiran, iaitu mazda muawwal. Dia adalah mubtada. Khabarnya wadan. Wadan itu adalah khabar dia. Kenapa tak ada dhammah? Wadan ini adalah mabni. Dia tak boleh wadun, tak boleh. Sebab wadan ni adalah nama besok, nama ataupun zaraf. Besok, mana besok tu? Mana tempoh, makan. Time. Time. Kira zaraf zaman ya Ustaz? Zaraf zaman, wadan. Jadi zaraf zaman dia adalah mabni. Wadan, dia tak boleh jadi wadun ataupun wadin, tak boleh. Jadi dia tetap wadan. Jadi ini dalam bentuk mazda muawwal. Innaka musafiran adalah mazda muawwal. Yang bermaksudnya adalah innaka musafiran itu adalah safarka. Kamu an campur makmuliha. Mulia orang yang melakukannya. Ada yang melakukannya. Melakukannya adalah musafir. Jadi maknanya mubtada itu boleh dalam bentuk mazda muawwal, dalam bentuk an atau inna campur makmuliha, dalam bentuk orang yang melakukannya. Contohnya melakukan amil tu innaka musafiran. Wadan. Jadi innaka ni adalah mubtada. Mubtada apa? Mubtada muawwal. Innaka musafiran, mubtada muawwal adalah mubtada, khabarnya wadan. Maksudnya safar. Okey. Okey Ustaz. Jadi pengajian dia atas sikit lah. Dia punya detailan dia lah. Yang kita biasa jumpa, mazda apa? Mubtada khabar, mubtada yang pertama, khabar yang kedua. Itu biasalah. Ini kira lebih detail lagi lah. Dan contoh yang berikut seperti ini, iaitu dalam surah Taubah ayat 114. Surah Taubah ayat 114. Alamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maka apabila jelas baginya bahawasanya dia musuh bagi Allah, ia berlepas diri daripada. Alamma tabayyana lahu, apabila jelas baginya, innahu ni adalah mubtada. Innahu apa? Aduun ni adalah khabar. Innahu adalah mubtada dalam bentuk innahu campur hu.
Anahu Ustaz. Anahu. campur hu. Inna campur hu adalah dia punya makmuliah dia. Jadi innahu ini adalah masdar muawwal dan dia duduk di tempat mubtada. Jadi innahu adalah masdar muawwal, dia adalah mubtada. Kemudian aduan ni adalah khabar kepada innahu tadi, pada mubtada. Mubtada dia innahu, khabar dia aduan. Aduan ni apa? Musuh. Jadi sesungguhnya mereka itu musuh. Lillah, bagi Allah. Kemudian tabara'a minhu, maka dia berlepas diri. Ini adalah cerita orang di dalam neraka. Orang dalam neraka, maka apabila jelas baginya bahawasanya dia adalah musuh bagi Allah, maka ia berlepas diri. Jadi orang yang telah disesatkan oleh mereka, di antaranya disesatkan oleh Iblis. Iblis menyesatkan manusia. Apabila manusia dah sesat dan dia masuk neraka, maka dia berlepas diri. Berlepas diri. Tabara'a minhu, maka dia berlepas diri daripada orang yang disesatkan. Sebab apa? Sebab orang yang disesatkan itu dia menuntut supaya Iblis ni ataupun syaitan ni adalah orang kacau. Syaitan tu boleh jadi Iblis, boleh jadi manusia, boleh jadi jin. Jadi mereka ini yang menyesatkan orang tu, apabila dah tahu dah bahawa mereka itu adalah musuh baginya, iaitu orang yang minta supaya dia dihukum lebih, maka dia berlepas diri. Maka dikata, kalau awak sekarang ni sesat masuk neraka kerana ikut saya, kenapa awak ikut? Awak pun ada otak, kenapa tak fikir? Kenapa ikut apa yang saya suruh? Itu salah awak lah, bukan salah saya. Yang orang ni pula dia minta supaya dia azab lebih, ataupun kurangkan azab dia kerana dia zalimi. Biarlah orang yang zalimi yang kena lebih. Tapi bila dua-dua dah masuk neraka, tak ada lebih, tak ada kurang, masuk neraka, kena bakar lah. Jadi di sini innahu di sini adalah sesungguhnya dia. Inna campur makmuliyah dia. Makmuliyah dia. Innahu hu tu adalah dia punya makmuliyah, benda yang diambil tindakan, yang kena tindakan. Aduan dia adalah musuh. Musuhnya khabar, menunjukkan innahu ni adalah musuh. Musuh bagi Allah, billah. Kemudian dia berlepas diri. Jadi innahu aduun billah, dia punya maksudnya adalah adawata billah. Adawat Allah, maknanya musuh Allah. Innahu aduun billah. Innahu ni adalah dia punya mazhar muawwal. Maksud dia apa? Maksud dia adawata. Adawatannya adalah musuh lillah, bagi Allah. Jadi innahu aduun itu adalah menunjukkan mereka itu innahu mazhar muawwal adalah musuh Allah. Innahu aduun lillah. Maksud dia adawatun Allahi. Jadi itu adalah musuh Allah. Tapi digunakan mazhar muawwal dengan annahu. Annahu ke innahu? Ustaz, adawata ni dia jamak kepada adu. Jamak pada adu. Ini single, ini jamak taksir. Adawata. Okey. Boleh? Ustaz, ini perkataan yang dia tertulis ni annahu, yang Ustaz sebut innahu. Ya. Kata silap saya inna, bukan anna. Innahu. Innahu saya. Mungkin sih.
Tadi Ini adalah Quran ni. Al-Quran tak mungkin. Ustaz, biasanya bukankah kataan apa kalau di pangkal biasa dia guna in kan? Inna. Kalau di tengah dia anna, tapi makna dia sama ke Ustaz kan? Maknanya sama. Tapi ayat Quran kalau ditulis in lah. Kalau Tapi ditulis di pangkal ayat biasanya dia gunakan inna. Kalau saya tengoklah banyak nanti saya cek. Quran tu tengah-tengah dia gunakan Nanti saya cek. Nanti saya cek ayat dia. Supaya kita tidak berbeza pandangan. Satu. Ustaz, Ya. Betul annahu. Betul annahu. Nanti saya tunjukkan. Betul annahu. Annahu aduun lillah tabarra'a minhu. Jadi memang betul innahu annahu bukan in. masa di tengah. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dengan ayah dia. Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada ayah dia untuk dia mendoakan supaya dia supaya tidak diseksa di dalam neraka lah. Kemudian dikata di sini ada pun permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah kerana satu janji. Maknanya Nabi Ibrahim pernah berjanji pada ayahnya untuk minta ampunkan dosa ayah dia yang kerja dia yang menyembah batu lah. Malah bukan menyembah batu tapi dia menjual batu berhala Dia buat kepada bapaknya. Jadi hukumnya kita tidak boleh mendoakan orang-orang kafir mati dia dalam kafir supaya Allah ampunkan dosanya. Tak boleh sebab dia mati kafir. Tetapi Nabi Ibrahim pernah minta. Jadi Tuhan bagi tahu ada pun permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah itu untuk bapa dia tidak lain hanyalah kerana dia pernah berjanji dengan bapa dia. Yang pernah berjanji untuk minta ampun yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Iaitu ketika Nabi Ibrahim kata, aku akan mohon ampun kepada bagimu kepada Tuhanku. Surah Maryam 47 dengan harapan bapaknya mau masuk Islam. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapak dia tapi bapak dia tak nak juga masuk Islam. Malah menentang Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tu berjanji, beritahu ayah dia, aku akan mohonkan ampun kepadamu, ampunkan bagimu kepada Tuhanku. Kalau kamu nak dengar apa yang aku bawa ni, Islam yang aku bawa ni, aku akan minta ampun kepada Allah. Jadi memang dia minta ampun, tetapi Tuhan beritahu dia minta ampun kerana dia telah berjanji. Jadi ayat di sini, kemudian maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya adalah musuh Allah, ini tadi innahu aduwwun lillah ni tadi. Jadi apabila jelas bahawa bapa Nabi Ibrahim itu memang tak nak beriman kepada Nabi Ibrahim, maka Ibrahim melepaskan dirinya. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya bagi penyakit. Jadi keadaan ini, ayat ini kalau kita ambil yang ini saja, ada dua keadaan. Satu keadaan di mana
orang-orang yang menyesatkan ataupun orang yang menyesatkan orang lain, dia berlepas tangan apabila dia ihram ihram. Kerana apa? Kerana dia kata bukan salah dia, salah awak ikut dia, tak ikut. Dan yang ini khas ayat ini adalah untuk Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya, kerana ayahnya ternyata tidak mau menerima Islam yang dibawanya. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang lembut hati lagi maha penyantun. Jadi dia menjanjikan pada ayah itu kerana dia ni orang yang lembut hati, sayang sian pada ayahnya akan dibakar dalam api neraka. Jadi dia nak minta lah, dia beri janjilah nak minta supaya Tuhan ampunkan. Sedangkan benda tu tak boleh. Tetapi oleh kerana dia dah berjanji, maka inilah Tuhan berikan penerangan. Kerana apa? Adapun permohonan ampun Ibrahim pada ayahnya itu tidak lain, hanyalah kerana dia sudah berjanji dengan ayahnya dan telah berikrar kepada bapaknya nak mintakan ampun. Maka dia pun mintakan. Tetapi Allah tidak mengampunkan orang yang mati dalam keadaan kafir. Walaupun dia ayah Nabi, Tuhan tak ampunkan. Kalau kita ni bukan Nabi, lagilah tak diampunkan lah. Ayah Nabi pun Tuhan tak ampunkan, apa lagilah orang lain. Jadi begitulah dia punya tegasnya ataupun hukuman orang yang tak nak beriman pada Allah, jawabnya dalam neraka dan tidak boleh dimintakan ampun. Orang yang mati kafir tak boleh kita doakan dia supaya minta ampun, supaya dosanya diampunkan, tak boleh. Kerana dia dah mati. Nak ampun apa lagi, dia dah mati. Tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, itu kita bolehlah minta ampun. Sebagai contoh, ayah kita, mak kita yang dah meninggal, kita boleh doa kat dia sebab dia mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau dia mati dalam kafir, walau sayang macam mana pun, kita tak boleh minta ampun kat dia. Tak boleh minta ampun pada Tuhan untuk dia, kerana dia mati dalam kafir. Kematian dalam kafir itu adalah sempadan daripada doa kepada mereka. Kita tak boleh berdoa. Siapa-siapa dah yang mati dalam keadaan kafir, tak boleh kita berdoa dia, minta dia ampun. Okey, kita kembali kepada kita punya nota tadi. Okey, jadi ini contoh innahu tu adalah dia punya mubtada dan dalam bentuk mabda muawwal, manakala khabar dia adalah aduun, adalah khabar dia. Bermaksud musuh Allah. Musuh Allah. Jadi apabila jelaslah mereka itu musuh Allah, maka dia adalah musuh Allah, maka tak bolehlah dimintakan ampun. Maka tabarra'a minhu, maknanya dia tinggalkan, dia tak akan berdoa lagi lah kepada Allah untuk ayah dia yang mati tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian kita ada masa sikit lagi dalam surah Yusuf ayat 25, ayat yang ke-25, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana. Jadi an campur yusjana. Yusjana adalah fa'il mudhari'. Maksudnya penjarakan. Kalau sajana aja penjara. Kalau yusjana fa'il mudhari' akan mempenjarakan. Penjarakan. Tapi sini yus ni maknanya fa'il mudhari', tapi dia dalam keadaan majhul. Yus jana. Kalau fa'il mudhari' biasa yas janu. Tapi ini yus jana. Maknanya dipenjarakan. Fa'il mudhari'. Jadi qalat ni, apabila qalat ni ada ta mati, itu maknanya perempuan katalah. Perempuan berkata. Perempuan tu siapa? Dia itu adalah
isteri pada Al-Aziz. Tempat Nabi Yusuf dijadikan anak angkat dia. Dia berkata, apakah balasan kepada siapa yang bermaksud dengan keluarga kamu keburukan selain daripada bahawa dia dipenjarakan. Jadi apabila berlakunya drama tu, Nabi Yusuf lari dan perempuan tu kejar dan dia tarik baju kawan tu sampai koyak kat belakang. Kemudian kebetulan dekat dengan pintu, tiba-tiba pintu terbuka, tengok suami dia datang. Jadi apabila suami dia datang, dia tahu perbuatan dia tu salah. Dia yang buat, dia tahu. Tapi nak menyelamatkan diri, dia berkata kepada suami dia, qalat ma jaza'u. Apakah balasan? Man arada, orang yang berniat, orang yang hendak bi ahlika, dengan ahli kamu, su'an, keburukan. Jadi dia beritahu suami dia seolah-olah bukan dia yang buat, bukan dia yang mengacau, tapi dia dikacau. Sebab dia kata, apakah balasan kepada orang yang berniat ataupun orang yang hendak melakukan keburukan kepada ahli awak. Maknanya dialah, sendirilah. Illa an yusjana, melainkan dipenjarakan. Jadi ana yusjana ini adalah dia punya masdar muawwal. Masdar muawwal. Illa an yusjana. Jadi an yusjana ini adalah dia punya mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Kena baca ayat seterusnya. Jadi ayat ini adalah surah 12, ayat yang ke-25. Kita tengok sekejap. Ini ayat dia. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Jadi di sini kita tak nampak dia punya khabar dia. Di sini an yasjana dia kata apa? Di bawah ni. Kalau dia an yasjana. Jadi an dia kata nasibah. Dan yusjana adalah mudhari' mabni majhul. Wa naib mustatir. Wa an wa ma ba'daha fi ta'wil mazda fi Ali Ropen Khabar Jaza'u. Jadi di sini yes an jana tu adalah dia punya mazda muawwal. Duduk di tempat dia tak sebut sini tapi dia duduk di tempat mubtada. Yang mana khabarnya tidak disebut di sini. Iaitu yusjana ni fa'il mabni majhul. Maknanya dipenjarakan. Dan naib fa'il mustatir. Mustatir tu maksudnya dia lah. Dia tu siapa? Dia tu Yusuf. Yusuf tu dipenjarakan. Dan dan apa sesudahnya? An wa ma ba'daha fi ta'wil mazda. Mazda mu'awwal ni. Fi muhalli raf'in khabar jaza'u. Dia duduk di tempat fi muhallin khabar jaza'u. Khabar jaza'u tu maknanya khabar kepada balasan dia. Jadi kalau kita kembali kepada dia punya ayat tadi, kita punya apa tadi? Nota tadi. Jadi ayyasjudu ayyusjana ni tadi adalah mazda muawwal.
Masdar muawal, kemudian dia punya khobarnya tidak dinyatakan. Ayat ni tidak menyatakan dia punya khobar, tapi dia bagi masdar muawal. Jadi di sini dia berkata, apakah balasan kepada orang yang berniat buruk pada suami isteri kamu? Tidak ada balasan melainkan dia dipenjarakan. Dia dipenjarakan itu adalah masdar muawal. Dan masdar muawal ni duduk di tempat mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya tidak disebut. Kena tengok buku i'rab lain yang dia kata takdir, yang ada takdirhu. Dalam contoh yang ni tak ada disebut takdirhu. Tapi dalam buku yang lain ada disebut takdirhu apa khabar. Kalau tuan-tuan nak akan dapatkan dia punya khabar itu, bolehlah buka buku i'rab yang biasa kita buka tu, barangkali ada juga. InsyaAllah. Jadi di sini takdiruhu as-sijnu. As-sijnu. Maknanya yusjana tu adalah takdirnya adalah sijnu. Sijnu ni penjara. Khabar, mubtada, jaza. Khabar, mubtada, khabar kepada mubtada, jaza. Jaza tu mana? Balasan. Jadi ini adalah masdar muawal dan duduk di tempat mubtada, dan sijnu tu adalah merupakan khabar dia, tapi tak disebut di dalam i'rab, tapi dia adalah khabar dia, khabar kepada mubtada kepada balasan. Mubtada, khabar mubtada kepada balasan. Balasan dia apa? Balasan dia penjara. Jadi maknanya bukan salah dia lah, bukan salah perempuan tu, tapi salah Yusuf. Oleh kerana itu nak merabukan mata rakyat, kenalah penjarakan Yusuf supaya nampak yang buat silap tu bukannya isteri Al-Aziz, tapi yang silap tu adalah Nabi Yusuf. Walaupun ada bukti-bukti bukan Nabi Yusuf yang salah, sebab baju dikoyak dan sebagainya, tapi demi untuk mengelakkan daripada jatuh imej, maka penjarakan Yusuf. Jadi orang sangka bahawa yang silap itu adalah Yusuf, sebab itu dia kena penjara, bukannya isteri dia. Begitulah dia punya helahnya dari situ. Itulah cerita ini Tuhan bolehkan dalam Quran supaya kita mendapat pengajaran daripada ini. Apa lagi kalau seorang tu jadi hakim, dia kena peka benda ni, kena ambil tahu benda ni supaya dia dapat menghakim dengan betul. Kalau tidak, dia berlaku zalim lah, kerana menghukum orang yang tak bersalah. Jadi dalam kes ini cukup cantiklah contoh yang dia bagi supaya hakim ni jangan menerima orang yang salah, orang tak salah tu yang salah. Tetapi ini banyak berlaku di tempat kita, banyak berlaku atas dunia ni. Orang yang dijatuhkan hukum dah 12 tahun pun nampak macam okey je, tak ada apa-apa pun. Begitulah sesungguhnya. Jadi oleh kerana itu di sinilah pengajaran dia yang sangat cantiklah, sangat hebatlah, di mana rahsia di sebaliknya dapat kita tahu dengan cara kita baca Quran. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey. Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. Ustaz, dalam buku i'rab pun dia tak ada nyatakan khabar dia lah tentang yasjana tadi. Tak ada khabar di situ. Ya. Kalau tak ada makna dia tulis yasjana tu fi'il mudhari' mabni li majhul mansub al-fathah naib fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa wal masdar wal mu'awwal fi mahalli raf'in badal man jazai huruf ataf azab macam tu je, tak ada disebut punya khabar. Okeylah, jadi maknanya kita dapat tahu sini bahawa an yusjana adalah an campur dengan fa'il mudhari', maka dia adalah masdar muawwal. Walaupun dia tak tulis di mana apa dia punya khabarnya, tetapi maknanya kita tahu bahawa dia adalah masdar muawwal
yang duduk di tempat mubtada. Cuma kita tak jumpa dia punya khabar. Tapi ada lagi buku lain yang ada cerita pasal khabar dia. InsyaAllah kalau saya dapat nanti saya tunjukkan asal saya tuliskan supaya kita dapat jelas insyaAllah. Okey, ada lagi? Tak ada Ustaz. Okey. Kalau tak ada, boleh kita berhenti dulu sini. Okey Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami sentiasa memohon pertolongan dan juga kami memohon keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kita jumpa berapa bulan? 31. 31. 31 insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Syukran Ustaz, syukran.